Alright. Inggris mengatakan ethics, pastoral ethics. Ya. Menjadi seorang pastor pun ada etika-etika dia. Apa yang kita boleh buat dan apa yang kita tak boleh buat. Ya. Itu memang bergantung pada nilai-nilai kita. Nilai hidup. Apakah cara-caranya? Right. Dan nombor satu ialah nilai. Nombor dua ialah apakah, kalau saya boleh gunakan, apakah jenis hidup yang kita ada atas pentas dan di bawah pentas. Ya. Semacam saya katakan tadi, apabila kamu di atas pentas, pulpit, ya, selama setengah jam, 1 jam, tiap-tiap jemaat mereka merenung. They look at you. Ya. Kurang-kurang pun setengah jam, 1 jam. Mereka memang beranalisa. Alright, they have their opinion. Mereka mempunyai opinion, ya, mereka sendiri tentang kamu semua. Cara-cara berpakaian, cara-cara bercakap, ya, banyak opinion. Opinion banyak sampai kita takut. Macam Esther pernah berkongsi dengan kita kan. Ada kalanya kita berdiam diri, tak boleh. Ibu marah ke? Tak ada, saya hanya berdiam diri. Tak boleh. Adapun kita gurau, pastor ni gila ke apa? Kan? Benar, Esther? Ya, banyak mereka mempunyai walau bagaimanapun kita harus tahu bahawa kita mempunyai hidup. Kita ada hidup peribadi kita, hidup awam, ya, satu peribadi, dua ialah dengan orang lain. Kita persendirian, privacy, ya. Nanti saya Melayu pun kata privacy kan. Kita macam mana pun hidup kamu, kita mempunyai hidup secara persendirian, privacy. Tapi kita tidak dapat elakkan, ialah apabila orang memerhati kita. Apabila kamu menjadi seorang pastor, ya, hidup kamu macam satu ikat emas dalam mangkuk, dalam gelas. Tiap-tiap penjuru orang memerhati. Faham? Faham tak? Takutlah. Takut. Cara-cara kamu berpakaian ada cakap dia. Cara-cara potong rambut ada cakap dia. Ya. Ada kalanya anak-anak kita, berkelakuan berlainan, ada cakap dia. Anak-anak orang lain tak apa. Anak-anak pastor tak boleh. Ya. Oleh itu anak-anak kita memang geram, marah. Lagi elok kalau bapa dan ibu saya bukan pastor. Kan? Lagi elok. Oleh itu kita harus lebih menunjukkan, saya tahu bahawa kamu semua sayangi anak-anak, kasihi anak-anak kamu semua, ya. Saya faham, saya tahu bahawa, tapi ada kalanya mereka tak tahu. Mereka tak tahu bahawa kamu
mengasihi mereka. Mereka tak tahu. Oleh itu kita harus showkan pada mereka bahawa kamu mengasihi mereka. Ya. Itu hidup peribadi seorang pastor. Okey, jangan bincang itu dulu. Apa yang penting ialah tentang diri kita. Ialah diri kita. Sebagai seorang pastor, jaga kesihatan kamu. Dah lama saya tak jaga. Saya baru pergi operation ya, tentang jantung. Ya. Kena jaga makanan kita, cara-cara kita makan. Joseph, makan garam banyak kan? Kena kurangkan. Kenapa? Darah tinggi. Saya kena, Joseph. Saya kena. Doktor kata, doktor tegas tau, tegas. Mata dia tengok saya. Kamu ni suka makan garam Saya kata ya. Kurangkan kurangkan garam Kenapa? Darah tinggi. Okey. Right. Empat barang. Garam juga ya. Yang pentingnya ialah minyak. Ya, minyak, gula. Right. Minyak, gula, karbohidrat. Karbohidrat macam tepung, beras. Kurangkan beras. Ya. Mungkin kamu semua macam Johnny masih muda okeylah. Kalau dah meningkat umur 40, 45 kena kurangkan. Kerana kalau tidak, semua itu akan menjadi lemak. Kalau jadi lemak, jadi gemuk. Yang kurangkan gula. Ya. Teh tarik. Itu teruk. Nombor 1 gejala. Tentang jantung, sakit jantung, gula. Teh tarik berapa sudu cawan gula. Manis. Walaupun banyak kali kita pergi kedai, mamak kata teh tarik kurang manis, masih manis. Ya, kena jaga. Ya. Dan jangan makan sampai kenyang, jangan. Makan hanya 8% kenyang. Macam mana saya kira 8% ke 70% ke berapa? Okey, makan apabila kamu tahu. Kalau saya makan lebih sikit, saya akan kenyang. Okey, dah cukup. Jangan makan. Ya? Kalau saya tambah nasi sikit lagi, mungkin saya akan kenyang. Okey, jangan tambah. Jangan tambah. Ya. Hanya 8% kenyang. Saya belajar ini semua dari satu konsep dari negara Jepun. Tempat ini panggil Okinawa. Satu tempat di Jepun. Okinawa, orang-orang, alright, average pertusan average, tiap-tiap orang hidup mereka sampai 100 tahun umur. 100. Ya, average. Kenapa? Nombor 1, mereka makan jangan terlalu kenyang. Nombor 2, mereka tak duduk rumah tengok cerita-cerita Korea. Tidak, mereka jalan, buat kerja, cucuk tanam, ya, bergaul dengan orang lain, ya, makanan semua. Nombor 3, hijau, makan hijau. Kurangkan makan makanan berwarna emas. Tahu apa tu? Apakah barang-barang makanan berwarna emas? Apa tu? Siapa boleh beritahu? Warnanya emas. Durian. Bukan durian. Makanan goreng. Goreng pisang, goreng ubi, goreng ayam goreng semua, kan? Warna emas. Bukannya kerana ubi, bukannya kerana ayam, bukan. Kerana minyak. Ya.
minyak, kurangkan makanan. Mereka memang kurang. Mereka makan hijau banyak. Dan juga beans lah. Beans. Ya. Yeah. Sebagai seorang pastor, memang kita harus jaga kesihatan badan. Mari kita tengok Alkitab. Adakah memang Alkitab ada berkata tentang hidup yang sihat? Ada tak? Okey, kita tengok. Okey, 1 Korintus 6:15 sampai 20. Boleh siapa baca di sini? Boleh siapa tolong baca? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu daripada pencabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, muliakan Allah dengan tubuh kamu. Ya. Okay. Jangan bincanglah tentang hisap rokok lah, mabuk lah, itu jangan bincang itu dulu lah. Hanya bincang tentang cara-cara kita memakan. Kalaulah okey, nasib baik kita tak ada yang gemuk-gemuk ke sini ya. Kalaulah ada di sini seseorang 150 kilogram besar. Datang ke pentas berkhutbah. Di sini kita harus tahu cara-cara untuk menguruskan badan dan menjadi sihat. Tapi dia selalu batuk, selalu ada kepala sakit kerana tak cukup tidur ke apa ke kan. Macam mana nak buat pengkhutbahan kan? Orang jemaah dengar pun apalah, cakap saja kan. Kita kena showkan mereka. Kamu semua mesti ingat, saya bukan di sini jual barang-barang makanan untuk menguruskan badan. Tak ada. Saya nak beritahu kamu semua, kalau ada ubat untuk menguruskan badan, itu semua makanan tipu. Tak ada. Jangan percaya. Saya hanya percaya mungkin satu ataupun dua hal lah, cara-cara untuk menguruskan badan. Siapa tahu di sini macam mana menguruskan badan? Cuba. Olahraga. Apa tu? Berolahraga. Sukan. Okey, sukan, bersenam. Yang pentingnya makanan. Bersenam hanya 20%. Okey ya, kamu semua suka makan tak? Char kway teow. Itu makanan best Cina. Makanan, kan? Johnny, tengok dia. Keluar air liur dah. Suka tak? Suka tak makan? Okey ya.
Satu cak kuih tiao, alright, makanan Cina itu kerana mereka guna minyak kan, untuk goreng dan semua kan. Okay. Satu pinggan cak kuih tiao saya lupa berapa kalori ya. Alright. Kalau nak burn kalau nak keluarkan kalori kena bersenam okay. Satu pinggan cak kuih tiao kamu kena bersenam kurang-kurang 10 lari 10 kilometer. Esther klik kepala, kenapa? Habis. Siapa nak lari 10 kilometer kerana satu pinggan cak kuih tiao? Betul tak? Betul tak? Macam mana? Itu hanya satu pinggan cak kuih tiao. Kalau sarapan pagi cak kuih tiao, makan tengah hari macam Joseph McD, daging tu, makan malam KFC, kamu nak lari 30 km satu hari itu pun kalau lari 30 km kena lari 4 jam. Di sini saya panggil kamu semua lari 10 minit pun sudah teruk kan. Macam mana nak lari 4 jam? Tak boleh. Oleh itu makanan. Cara-cara kita makan. Di sini saya bukan katakan tak boleh makan cak kuih tiao, bukan. KFC, McD, bukan. Kamu boleh makan tapi kena jaga-jaga. Ya, kena jaga-jaga. Minuman ringan Coca-Cola ke Pepsi ke semua saya dah kalau boleh saya tak minum. Ya, tak minum. Tak ada faedah. Malah banyak tentang apa tu saya takut kencing manis. Ya, kencing manis. Minuman ringan dan juga teh tarik. Teh tarik habis, tak ada. Saya minum kopi kosong, tak ada gula. Tak ada gula. Ya, semua out. Kerana saya dah cukup gula. Dari mana? Beras, tepung, roti. Saya makan roti tiap pagi, itu dah beri saya cukup gula. Saya tak perlu banyak gula. Ya, itu cara-cara menjaga kesihatan. Dan kalau saya tahu cara-cara menjaga kesihatan, hidup saya lebih cergas. Okey ya? Ya, saya letih. Kalau saya letih, saya lelap sekejap. Okey. That's okay. Ya. Itulah cara-cara menjaga kesihatan. Yang pentingnya rehat yang mencukupi. Ya, rehat yang mencukupi. Tolong siapa di sini boleh baca Markus 2:27. Markus 2:27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ya. Hari Sabat itu untuk manusia. Maksudnya itu untuk kebaikan kamu. Oleh itu ikutlah hari Sabat. Maksudnya rehat. Kalau perlu rehat. Okey, tengok lagi Keluaran. Keluaran 29 sampai 11. Siapa lagi boleh baca? Keluaran 20 ayat 9-11 kan, Pastor? Yap. Okey. 6 lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu.
Pada hari itu jangan melakukan pekerjaan apapun, apapun mendatang yang ada di kotamu. Karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu dia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menjadikannya suci. Ya. Tengok. Malah Tuhan pun ambil istirahat kan. Ya. Kalau Tuhan ada pernah berkongsi dan beritahu tentang istirahat, macam mana dengan kita semua? Ya, kita kena jaga kesihatan. Ya, jaga kesihatan. Rehat. Rehat mesti mencukupi. Lagi satu, okey. Saluji, boleh tolong baca tak? Markus 6:31. Boleh, Pastor. Ya. Markus 6. Orang yang datang dan pergi di situ begitu ramainya, sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Oleh itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita dapat bersendirian dan berehat sebentar. Yesus memberitahu orang-orangnya kan, mari kita ke tempat yang sunyi. Ya. Sebenarnya bukan hanya ke tempat yang sunyi, Yesus memanggil penuntut dia ialah ke tempat yang berlainan. Ya, tempat yang bukan tempat yang selalu mereka berkumpul. Tempat sunyi, tempat yang berlainan. Okey, apa maksudnya? Di sini saya ingin menerangkan tentang rehat yang mencukupi. Boleh tak kamu semua beritahu saya, berapa jam kamu harus tidur pada hari? 8. Ha? 6 6. minimum 6. Minimum 6 kan? 5, Tapi yang Pastor. Johnny 10. 5, Pastor. 5. Tengok. Sana kata minima pun 6. Johnny Terlampau. tidur 5. Johnny terlampau sibuk sama girlfriend tuh. Oh ya ke? Memang okey. Itu berlainan, itu berlainan. Okey, saya faham. Saya faham. Ya. Kena call awal pagi, Pastor. Apa tu? Tak dengar. Kena call awal pagi, Pastor. Kena call. Report ya. Ya. Madam, report. Ya, puan. Aduh, susahnya. Okay. Saya baca tentang orang-orang di Okinawa. Ya, mereka katakan bahawa minima yang terbaik masa tidur ialah 8 jam. 8. 6 okey juga, tapi 8 jam. Kamu mesti faham masa tidur ialah masa malam. Bukan di sini katakan bahawa okey, pastor katakan minima 6 jam dan 8 jam saya boleh tidur waktu tengah hari. Tengah hari pukul 12 sampai pukul 8 malam. 8 jam Tengah malam jangan tidurlah, main game ke, baca ke, buat apa-apa lah. Nah, kamu mesti faham tengah hari dan tengah malam berlainan. Tengah hari ada matahari. Matahari ada vitamin D. Ya. Dan juga pada hari terang oksigen lebih daripada malam. Malam lebih karbon dioksida kerana tak ada UV. Faham Itu sains Right? Kerana tak ada UV tak ada tak ada matahari, right? Badan kita kena rehat.
kerana kurang oksigen. Oksigen lebih pada tengah hari apabila matahari terik terang. Dan juga tiap-tiap orang juga mesti menyerap vitamin D dari matahari. Orang katalah kurang-kurang pun 5 minit ke 10 minit ke, keluarlah. Siram pokok lah, pohon lah, sidar kain lah, semua lah. Peluh sikit lah, kena matahari. Oleh itu, apa yang saya nak katakan, tidur pada malam dan tidur pada hari terang berlainan. Sebenarnya Tuhan created Tuhan membuat terang dan malam mempunyai tujuan dia. Terang untuk kita bekerja, malam untuk kita rehat. Bagi saya jam 10:30, 11 saya dah mengantuk. Saya beritahu anak-anak saya, kawan, tolong pukul 11 jangan kacau saya. Macam isteri saya dia ada kerja lah, kerja rumah semua ke, dia masuk bilik pun 11:30 ke 12. Saya kata, halo kawan, kalau masuk bilik pun tolong diam-diam, senyap-senyap. Saya pukul 11 dah mengantuk dan nak tidur. 10:30, 11 tidur sampai pukul 7. Ada 6 lebih. Mungkin kerana umur lah. Saya, dan juga nombor 2, saya baru operation. Saya kena rehat. Tapi untuk semua orang, rehat itu penting. Kalau kamu tak cukup rehat, kamu letih semua, kamu senang dijangkiti penyakit. Ramai orang kerana dia sakit, kepala sakit lah, demam lah, sesama lah. Saya percaya banyak kerana kurang rehat. Kalau kamu sesama, batuk, kamu pergi jumpa doktor, makan ubat kan? Dah makan ubat, ubat itu akan buat kita tidur kan? Kerana doktor inginkan kita tidur. Kamu tak cukup rehat. Itulah sebabnya ada batuk, sebabnya ada sesama. Sebenarnya ubat itu bukan untuk mengubati batuk, tidak. Badan kamu apabila kamu sihat, kamu cukup kuat, kamu boleh lawan sesama, kamu boleh lawan batuk kerana badan kamu. Tak percaya? Try. Tidak cukup. Nah, jangan tidur lebih daripada 8 jam. Jangan. Kalau kamu tidur lebih daripada 8 jam, kamu akan layu. 1 hari teruk. Jangan. 7 jam, okey. Kita kena rehat kerana kita harus mempunyai badan yang sihat untuk kita bekerja untuk Tuhan. Kalau setiap kali, Pastor Johnny hari ini tak dapat berkhotbah. Kenapa? Sakit. Selalu demam. Selalu batuk. Sesama. Macam mana nak melayan Tuhan? Member pun, jemaat pun sangsi pelik. Kenapa pastor ni selalu sakit? Kita tidak mempunyai badan yang sihat. Kita tidak betul memuliakan Tuhan. We don't give glory to God. Saya tidak katakan kamu mesti pergi gym dan badan besar-besar macam Arnold Schwarzenegger. Makan mesti hijau, sayur kuat semua, protein semua, high protein tinggi semua. Kalau member makan KFC, hantam mereka, tak boleh makan goreng semua, warna emas, tak baik. Itu bukan yang saya katakan. Apa yang saya nak katakan ialah kita harus
hidup dengan sihat. Satu, kamu kena hidup sihat kerana kerana badan kamu tubuh body of Christ, tubuh kamu ya tubuh Yesus. Apakah cara-cara dia? Nombor satu, rehat dengan cukup. Nombor dua, makanan. Itu yang saya katakan tadi kan, makanan. Cara kita makan, bersenam, betul. Bersenam, ya, rehat mencukupi. Ya, ada kalanya kita rehat dengan cara kita berjalan-jalan. Saya tahu sekarang kurang kerana COVID-19 kan. Ya. Kalau boleh kita ke tempat lain, jalan-jalan, bersia-sia, ya, rehatkan minda kita. Ya. Dan kita juga tengok tentang kehidupan peribadi. Penampilan. Our personal appearance, cara-cara kita, ya. Perdandanan, ya. Cara kita pakai baju Esther kan. Ya. Ya, cara-cara kita mendandankan diri kita sendiri. Apa yang di dalam juga akan di-showkan di luar. Kita tidak mahu menghampakan orang. Saya bukan bermaksud menjadi hipokrit. Bukan. Ya. Bukan hipokrit. Kita mesti hidup sederhana. Jangan melampau. Ataupun jangan senang-wenang. Apalah, pedulikan mereka lah. Datang gereja macam lelaki, ya. Datang gereja, tak apalah, saya khutbah. Saya pakai t-shirt, saya pakai seluar pendek. Setipa. Okey, sini ada Pastor Joseph. Pastor Joseph, kalau saya berkhutbah untuk hari ini, saya pakai t-shirt, saya pakai seluar pendek, pakai setipa, boleh ya? Boleh kena konseling dulu. Counseling dulu. betul, counseling dulu. Janganlah, mesti tahu tempat kan. Tahu tempat, tengok macam mana. Sederhana. Supaya, kenapa? Kerana ada kalanya jemaat mereka mempunyai expectation daripada kita. Ya. Kita Inggeris kata fitting for the occasion. Tengok occasion, tempat dan juga keadaan, dan cara-cara kita berpakaian sesuai dengan keadaan. Okey, ya? Bukan hanya sekadar kita katakan tak pedulilah, tak apa. Apa yang pentingnya lah di dalam hati kita. Yang luar itu tak penting. Luar itu penting juga. Inggeris kata how do we carry ourselves? Apakah cara-cara kita membawa diri kita? Alright? Sebagai seorang pastor. Dan juga apakah kelakuan kita sosial, our social behavior. Apabila kamu menjadi seorang apabila kita menjadi pastor, kita memang berlainan. We are no more the same. Kita hidup berlainan daripada jemaat-jemaat biasa. Itu yang pastor saya beritahu saya. Pada masa itu saya tak faham. Saya pun garu kepala. Kenapa saya mesti berlainan daripada mereka? Berlainan. Memang berlainan. Mereka inginkan kita berkelakuan berlainan. Kerana kita pastor. Oleh itu saya pun challenge mereka.
katakan, kenapa saya mesti berlainan? Berlainan. Ada kalanya apa yang mereka bincang, mereka tak akan beritahu kamu. Kerana kamu berlainan. Dan kamu harus menerima hakikat itu, bahawa kamu berlainan. Dan ini akan menyebabkan cara-cara kita bersosial dengan orang-orang lain. Ya. Memang berlainan. Bukannya mereka selalu menunggu jawapan dari kita, tak semestinya. Ya. Kita berlainan. Faham? Ha? Ada di sini siapa-siapa yang ingin berkongsi ataupun nak bertanya? Tak ada. Dan kita tengok tentang kehidupan awam, public life. Ya, public life. Terutamanya hubungan kita dengan pastor lain, pastor-pastor lain. Ada kalanya kita menjadi apa yang kita katakan pendahulu. Macam Joseph, bapa kamu menjadi pendahulu mungkin. English kata predecessor. Ya. Johnny juga. Ya. Mungkin Johnny bersama pastor. Gereja sama kan? Alright. Mungkin Johnny bersama-sama dengan Joseph dan bapa. Ya. Dan saya tak pasti tentang suku-suku kaum. Malaysia di sini pun kurang juga. Tapi di Amerika banyak tempat. Satu pastor, mereka tidak di dalam gereja untuk lama. Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Dan mereka akan keluar dan mereka akan membuat penginjilan di tempat lain. Dan mereka akan mencari pengganti untuk gereja-gereja mereka. Faham? Itulah yang kita katakan tentang pendahulu. Apabila saya tahu bahawa Tuhan akan Tuhan memanggil saya untuk melakukan sesuatu penginjilan dan saya kena keluar dari gereja saya akan mencari pengganti. Ya. Apabila saya mencari pengganti, ya, sebelum dia menggantikan saya harus memastikan bahawa gereja dalam keadaan yang baik. Bukan kerana ada lawan, ya, mereka marah dengan saya, ada puak-puak, ada kumpulan-kumpulan. Jangan. Itulah tanggungjawab saya. Apabila saya mencari pengganti, saya mesti pastikan gereja dalam keadaan yang baik. Nombor 2 ialah berkongsi, berbicara dengan pastor baru itu. Apakah rancangan untuk masa depan itu terpulang pada dia. Nak ikut ke tak ikut. Tapi tiap-tiap gereja mempunyai visi mereka. Dan saya juga harus berkongsi dengan dia. Ya. Dan kalau saya menjadi pengganti macam mana? Apakah kewajipan saya? Faham bahawa tiap-tiap orang berlainan. Nilai berlainan. Kalau saya masuk dalam gereja yang baru, saya perhatikan dulu. Belajar. Apakah apa tu culture apakah Joseph itu hari apakah? Budaya. Culture budaya, ya. Budaya gereja itu. Belajar. Kurang-kurang pun 4 tahun. 3 tahun sampai 4 tahun belajar. Siapakah mereka, budaya dalam gereja, baru slowly baru tukar. Mengambil masa yang lama. Dan juga kita mesti ubah dengan bijak pandai. Be wise. Be wise.
apabila kita dalam gereja, ya, hubungan kita dengan jemaat, apakah hubungan? Nombor satu, kita tidak boleh memihak. Never show partiality. Jangan memihak. Walaupun dia pemimpin, dia siapa, tak boleh. Ya. Itu memang penting. Kalau tidak, mereka katakan power, pastor lebih suka pada mereka lah, orang ini, orang itulah. Ya. Saya pernah kena kerana pada satu ketika orang ini couple, suami isteri baru dalam gereja, mereka datang dari gereja lain. Sebenarnya mereka dah lama tak pergi gereja, dah lama 2-3 tahun tak pergi gereja. Bukan, lebih daripada itu. Mereka tak pergi gereja, tetapi apabila mereka di gereja dulu, favoritism, Joseph, betul. Apabila couple ini, suami isteri, mereka di gereja dulu, ya, mereka aktif dalam kanak-kanak, children ministry. Isteri dia memang pandai, lukisan, warna-warna best, ya. Tetapi kerana ada masalah suami isteri, dan juga isteri dia juga ada masalah persendirian, ya, mereka pun dah tak pergi gereja lama, 4 tahun ke 5 tahun. Dan lepas tu mereka mereka tahu bahawa kami ada gereja. Mereka pun datang ke gereja kita, kami, dan kita boleh bergaul. Ya, okey. Ya. Dan suami isteri selalu cari kami. Saya pun pening lah. Counseling lah, semualah, you know. Dan kita meluangkan banyak masa pada suami isteri ini. Ya. Sampai jemaat-jemaat lain ingatkan saya show favor, memihak pada mereka. Tengok, pastor suka mereka kerana mereka pandai. Mereka buat ministry pada budak-budak. Mereka suami isteri pandai lukis, pandai buat art. Tidak. Saya lalai. I wasn't careful. Bila saya tak careful, saya tak careful, kena berhati-hati. Saya lupa. Ya. Member jealous. Lepas tu, mujurlah, puji Tuhan, selepas beberapa tahun, suami isteri ini mereka meninggalkan gereja saya. Ya. Kerana mereka ada masalah sendiri. Tidak dapat solve, tidak dapat selesaikan. Ya. Kalau ni kita mempunyai masalah begini. Kenapa? Kerana saya amalkan kerahsiaan yang ketat, terlalu ketat. Sampai saya lupa bahawa saya kena beritahu mereka. Apa yang kamu lalui, suami isteri, right? Saya kena beritahu pemimpin gereja. Mereka kena tahu bahawa kamu suami isteri datang pada saya bukan kerana saya sukakan kamu semua, bukan. Kerana kamu mempunyai masalah, saya counseling kamu semua. Nombor 2 orang. Saya lupa. Saya tidak berhati-hati pada masa itu. Walaupun kita kena amalkan kerahsiaan yang ketat, ya, tapi kalau mereka ada masalah, kita kena bawa parti yang ketiga untuk menjadi saksi. Ya. Ingatlah, kamu bukan juru selamat. You are not the savior.
hanya ada satu juru selamat, itu Yesus. Kamu bukan your savior. Jangan mau jadi hero. Menyelesaikan masalah mereka. Tidak. Kena berhati-hati. Adakala orang datang pada saya katakan, pastor, saya ada sesuatu rahsia yang nak beritahu pastor. Pastor, jangan beritahu orang lain. Pernah ada orang begini datang. Ada. Saya pun terus beritahu mereka, jangan beritahu saya. Jangan. Kerana mulut saya tak boleh tutupnya. You beritahu saya akan beritahu orang lain. Kalau kamu ada sesuatu rahsia yang tidak boleh beritahu orang lain, jangan beritahu saya. Jangan. Kerana itu bukan masalah saya, itu masalah kamu. Kalau kamu beritahu saya dan saya beritahu orang lain, itu dah menjadi masalah saya. Benar? Kita mesti wise, cerdik pandai. Not my problem. Kecuali kamu datang, kamu nak saya berdoa untuk kamu, okey. Dan nombor 2, kita harus mempunyai saksi, third person. Perselisihan itu memang biasa. Misunderstanding. Selalu ada. Selalu. Kerja kita sebagai pemimpin dan juga sebagai pastor, bukannya selalu untuk menyelesaikan masalah orang. Menyelesaikan keluarga orang. Tidak. Mereka kena berusaha untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ya, tanggungjawab kita ialah untuk showkan mereka apa yang mereka harus lakukan. Itu terpulang pada mereka. Nak ikut ke tak ikut. Itu aja. Right? Dan juga memang kita kena berwaspada dengan jantina yang berlainan. Opposite sex. Opposite sex. Right? Kita tengok ada beberapa ayat-ayat di sana, kita tak perlu di sini ialah mengatakan dah tentang cara-cara kita react, berkelakuan di depan, ya. Dan sebagai seorang pastor, kita mesti mempunyai hubungan keluarga yang sihat, kuat, ya. Suami isteri mesti saling kasihi, bukan hanya sekadar saling kasihi, orang ramai, jemaat pun harus tahu. Nah, ini penting, rahsia. Kalau kamu mempunyai masalah suami isteri, jangan berkongsi dengan jemaat. Jangan. Kamu nak berkongsi pun, berkongsi dengan pastor-pastor lain. Ataupun seseorang yang lebih tinggi. Jangan sekali-kali. Kalau kamu ada masalah keluarga, Esther, mak dan anak perempuan, dosa, bapa dan anak lelaki, jangan berkongsi dengan jemaat. Jangan. Ya. Saya tidak mengatakan bahawa kita kena tipu lah, tidak, right? Kita harus, ya, member kena tahu, jemaah-jemaah kena tahu bahawa kita mempunyai keluarga yang sihat. Ya, masalah memang ada. Bukannya selalu anak saya dengar cakap saya, tak. Belajar, okey. Belajar sebenarnya buat matematik 5 minit dah boleh habis.
5 minit dah habis, boleh habis. Tapi dia ambil 2 jam. Pernah? Halo, Esther, ada? Haha. Kenapa? Buat satu soalan, handphone lah, komputer lah, nanti pergi jalan-jalan lah, minum lah, semua kan. Ayu, itu soalan 5 minit, itu matematik 5 minit sudah habis, ambil 2 jam. Kenapa? Nak tidur lah, nak itulah. Tiap keluarga ada masalah dia. Ya, kita tak perlu berikan member. Nak berkongsi dengan pastor-pastor lain, saya tak ada masalah. Okay? Bagus. Di sini siapa ada apa-apa soalan?